Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri yawmiddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahu al-'azim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi khalqillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tuan-puan, ada jemaah, ada usul, ada jemaah, masjid surau, surau as-salih kampung Kesusun pada ketika baru sekalian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Khamis, awal 1447 bersamaan 16 Disember 2020, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah di
betul-betul umur yang ada di sekeliling kita, kasih sedang pengharapan Allah SWT, dan kita daripada wabak yang berbahaya, terutama wabak COVID-19 yang mana beberapa bulan lalu disebut oleh Ustaz Tuan Haji Hanafiah Abdul Malik dan pakar palak dari Bogor Darul Azim dalam satu program palak anjuran Badan Mufti di Perak di Ipoh menunjukkan bahawa wabak penyakit besar seperti COVID-19 ini ada kitaran palak. Dia kata wabak besar seperti COVID-19 ini telah melanda dunia kita ini pada masa-masa yang lalu. 100 tahun dahulu, selepas peperangan dunia pertama tahun 1918 hingga 1919, dunia ditimpa wabak Spanish flu dan jutaan manusia mati akibat Spanish flu ini. Dalam keadaan teknologi ketika itu yang tidak seperti zaman sekarang, kapal terbang pun belum ada secanggih macam sekarang. Telefon pun tak secanggih macam sekarang. Tempat bercakap lain, tempat dengar lain. Itu telefon itu. Telefon kita sekarang ni ada di tangan saja, tak payah mendawai-dawai. Macam telefon dulu, macam telefon tahun 90-an dulu, tahun 80-an dulu, tahun 70-an dulu. Nak dial tu pusing. Itu zaman kita kan, zaman tuan-tuan muda dulu kan. Masuk zaman saya muda, bujang tekan dial, tontek. Canggih sikit tapi masih lagi berdawai wayar. Tak ada port, tidak ada handphone. Sekarang ada handphone. Semua orang, hampir semua orang ada telefon bimbit, telefon tangan. Telefon publik dah tak laku lah zaman sekarang. Tapi wabak, kata Ustaz Hanafiah, wabak ini akan wabak besar ini, seperti COVID-19 ini akan datang ke dunia 100 tahun sekali. Dan kalau ikut Spanish flu yang datang 1 tahun dulu, dijangka wabak COVID ini akan kekal di dunia kita ini dalam tempoh 2 tahun. Dan wabak COVID ini akan hilang awal-awalnya tahun depan, dan selebih-lebihnya tahun 2023 tak ada lah. Kenapa tuan-tuan? Kerana wabak COVID virus COVID-19 ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makhluk Allah SWT, ada makhluk Allah SWT sifatnya binasa, tidak kekal. Hanya Allah SWT yang bersifat baqa. Itu pentingnya kita ada majlis ilmu yang disebut sebagai Raudhatul min Riyadil Jannah, terutama dari taman-taman syurga Allah SWT. Sebab kita menyanyi tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat dia. Apa sifat dia? Baqa, kekal. Lawan dia binasa. Ingat tak formula yang dibunyi yang kita kongsi sebelum-sebelum ni? Allah ada, lawan dia tiada. Wajib ada, mustahil dia. Ingat? Itu formula kitab kuning. Allah itu ada, lawan dia tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Itu formula. Untuk guru dulu mereka formula macam formula magnetik kan. Jadi
kekal saja pun boleh ubah. Pun boleh ubah dia. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20 lah. Itu masuk saja tukar dia. Allah Ta'ala itu kekal, lawan dia binasa. Wajib kekal, mustahil binasa. Nampak? Tukar saja. Macam kuliah lepas lah. Allah Ta'ala itu ada, sedia ada. Lawan dia baharu. Allah Ta'ala itu lama, lawan dia baharu. Wajib, lama, mustahil, baru. Itulah sifat Allah. Sifat makhluk terbaik. Makhluk, sifat makhluk ialah makhluk itu binasa, lawan dia kekal, wajib binasa, mustahil kekal. Itulah makhluk. Ini kita nak ngaji dalam kitab sifat 20 ni, muka surat 118. Kita belajar dalam ilmu ni tuan-tuan. Ya, moga kita dapat semua kelebihan berada dalam majlis, dan dapat ilmu, dapat ganjaran dari Allah SWT. Kan? Jadi kita lihat kepada kitab sifat 21 pengenalan yang disusun, dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Muhadir Haji Jol Al-Asrawaqi Al-Kuchini. Yayasan Kuchini Sarawak. Kalau tuan-tuan dengar ceramah ni, ada sikit-sikit gaya macam Chef Wan cakap. Ada sikit-sikit gaya lah. Jadi orang perempuan suka, akak-akak suka Ustaz Muhadir Haji Jol ni. Siapa yang pernah dengar lah ceramah Ustaz Muhadir Jol ni. Bunyi Sarawak lah. Tapi kita tak kisah, yang penting ilmu. Jadi dilontarkan soalan, apakah pengertian sifat bapa, cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya. Jawapan dia, cara mengetahui dan beriman wajib ke atas setiap mukallaf. Mukallaf ni kita lah. Kita dah ngaji kan, apa itu mukallaf? Orang yang mukallaf ni orang yang dah sampai, orang yang wajib menerima taklif syarak, wajib menerima tanggungjawab syarak, wajib atas dia sembahyang, wajib atas dia puasa, wajib atas dia segala-gala perintah Allah SWT dan larangan Allah SWT atas dia. Mukallaf tu, yang mana dia ni telah sampai tanda-tanda akhir balik. Kita ni semua mukallaf ni. Ada ke di sini bukan mukallaf? Mukallaf kan? Belum akhir balik ni. Dah berputih lah, tapi belum akhir balik. Anak dah 5, 10. Saya bukan mukallaf kan? Sudah. Cucu kita yang masuk tadika tu, itu belum mukallaf. Pasal belum akil balik cik kan? Kata orang tu dulu, ubun pun lembik kan? Kan? Kata damak pada bujang, kata gegala pada bujang. Dalam film pendek damak, ubun kamu masih lembik lagi bujang. Kita balik tengoklah cerita damak tu. Piramli berlakon, Kasmah Muti berlakon, Mahmud Wujud berlakon. Semua-semua tu dah almarhum. Kita tengok sedekah Fatihah. Macam juga kita sedekah Fatihah kepada Profesor Diraja Datuk Yusuf Lutu Aziz Al-Fatihah. Semoga Allah SWT menjadi rahmat ke atas roh almarhum dan ibu kepada bangsa. Almarhum sudah binasa dari alam bumi, tapi yang tinggal sedekah jariah, amal jariah. Apa yang amal jariah ni tuan? Kan? Apa amal jariah betul buat sini? Dia betul mesti apa amal jariah? Lupa kan? Tabung haji itu adalah amal jariah almarhum. Dia tabung haji tu pahala mendirikan, menumbuhkan tabung haji itu akan sampai kepada almarhum. Jadi almarhum insya-Allah antara manusia yang nanti di padang mahsyar pahala tu setinggi gunung Everest.
hadis, ada orang terkejut dia di padang mahsyar, Allah Ta'ala tunjuk amalan dia, pahala. Allah, banyaknya pahala aku. Apa yang aku buat ya Allah? Semayang juga, aku tidak tak rajin aku pun, tapi pahala aku banyak. Kamu lupa ke kamu dulu kamu buat amal jariah? Ditunjuk pasal itu, barulah si bulan dipaham. Tentu kan, nak kata semayang pun, nak kata puasa, mayang haji pun, puasa bagi juga. Kan, contoh ya, tidak almarhum tidak terkenal sebagai orang yang ada watak perwatakan keagamaan, terkenal. Tak pernah nampak kes sobat pun, sobat tu buat tak ada, tak ada pun kan. Tapi ada amal jariah. Kita yang rajin datang ke surau ni, datang ke masjid, hadir dia ni, apalah amal jariah kita? Apa amal jariah kita? Cuba tengok ni, agak apa amal jariah kita? Jadi bila kita tahu, kita akan cari macam mana nak bina amal jariah. Apa kata? Ustaz Azmi ada buat punya hadis semua masuk YouTube. Apa kata aku sewakan pada suruh WhatsApp yang ada, jangan aku masuk. Tak kira nak aku lupa. Tak betul-betul aku kalau orang tengok betul-betul aku dapat pahala. Ustaz Azmi dapat pahala, aku dapat pahala. Aku guru tangguh, guru kapal, guru kawasan, guru memancing, guru cikgu, guru pesara kerajaan. Tetap kan? Yang adanya, saya pun ustaz ni. Ustaz ni ngajar seorang sebulan sekali. Dalam banyak-banyak ustaz, dia seorang yang ambil kamera sendiri rakam kuliah ni. Orang lain tak buat, dia buat. Mula kami pening ada pun. Lead daripada lain ni. Tapi nak baca dia, barang dia, bukan barang kami. Kaki dia tu lah. Tapi tenggelam kan, entah kalau WhatsApp ni tahu. Jadi bila orang tuntut kan, ustaz berceramah dapat pahala, kita pun dapat pahala. Pahala pun amal jariah tadi. Banyak contoh sebenarnya. Itu kemampuan kita lah kan, ikut kemampuan kita. Tapi cubalah cari jalan untuk kita buat amal jariah. Pasal apa? Sebab amal jariah ni, dia pahalanya akan berjalan selagi kita dunia ini masih ada, walaupun kita sudah meninggalkan alam dunia. Dia jalan tu. Nabi dah kata kan, ila mata ibnu Adam inqata min amaluhu salat. Bila mati seorang Adam, terputus segala amalnya. Pasal dia dah binasa kan, dah binasa, dah meninggalkan alam dunia ni. Kecuali tiga kan. Salah satunya sedekahun jariah, sedekah jariah, amal jariah. Itu saja. Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Wa waladun salih yad'u lahu, anak-anak yang salih berdoa lagi. Lebih baik tiga daripada satu. Kalau dapat satu, okey, lebih tiga lagi bagus. Jadi amal jariah. Buat carilah jalan bagaimana nak membuat amal jariah. Apa itu? Contohnya, kita pakat-pakat beli jam solat tahu kat surau, TV yang boleh letak waktu solat, boleh letak gambar penceramah-penceramah. Kita pakat-pakat dengan jemaah, boleh beli. Kan? Semua dapat pahala tadi. Semua dapat pahala. Pahala apa? Pahala amal jariah. Selagi TV itu diguna dan keadaannya baik, pahala sampai kat kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Kan? Baik. Itu mukallaf tadi. Kemudian wajib kata setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah SWT bersifat dengan baqa, yang kekal, tidak ada perakhiran, dan mustahil atasnya bersifat dengan adam, tiada atau fana, binasa atau musnah atau lenyap. Nampak?
kita wajib beriktikad. Wajib beriktikad, wajib berpegang bahawa sifat Allah macam kita sebut tadi, wajib Allah itu kekal, wajib binasa. Wajib kekal, mustahil binasa. Itu dia wajib. Wajib kata semua mukallaf. Wajib fardu ain tu bukan fardu kifayah. Fardu ain semua. Tak boleh kita tinggalkan, tak boleh kita tak boleh. Kalau kita ada keraguan walau sedikit, dia jadi rosak akidah kita, rosak iman kita. Takut jatuh kufur, gugur iman. Takut dia tu tak ada kekal. Sudah tanya pula ayub kan, Allah Ta'ala ni dia kekal. Walaupun dia esok kiamat tahan dulu, yang tinggal hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tu kekal. Itu binasa. Masa kita pergi hari ni orang ni meninggal, esok kita pula. Cuma kita tak tahu bila sebab kita masih hidup. Orang yang dah meninggal tahu dah akhir dia bila tarikh meninggal ada, dicatat di batu nisan. Si pula dia meninggal sekian-sekian tarikh, lahir sekian-sekian tarikh, meninggal sekian-sekian tarikh. Tahu tak? Kita tahir lahir kita tahu, tarikh mati belum tahu lagi sebab kita belum mati. Kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam talqin kita baca ayat itu. Dan saya peringat sebanyak 3 kali makna ayat itu. Kita peringat, bukan peringat untuk si mati yang dah di bumi ke dalam jalan, untuk saya, untuk orang yang membaca talqin dan untuk semua yang ada dalam majlis pengumumian. Maksud tu kita sebut 3 kali. Untuk si mati satu, untuk yang membaca satu. Jangan yang membaca rasa aku tak mati lagi ni, yang ni untuk mati, untuk tak ada. Jangan tuan. Untuk kita yang baca, kita pun ada peringatan tu. Dan untuk semua yang hadir. Ada yang beriktikad sebenarnya talqin itu bukan tu si mati, talqin itu tu yang hidup. Tapi si mati ni sebelum dia nak ngata bukan talqin, tak perlu ke dinasihatkan. Perlu dinasihat bah. Walaupun dia sudah berpindah alam. Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, orang yang mati bila berada dalam liang lahat, dia mendengar bunyi tapak kaki orang meninggalkan majlis pengumumian. Kalau itu tapak kaki boleh dengar nasihat Tok Imam dalam talqin itu, dia boleh dengar. Jadi talqin itu siapa sebenarnya? Tok si mati, persoalan akhir. Dan dia ada tambahan, dan untuk kita semua. Untuk saya ulang 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Saya ulang lagi sekali. Saya ulang untuk kali ketiga. Setiap yang hidup pasti akan merasa mati. Baru sambung ayat ke depan. Tadi tuan-tuan tengok dalam YouTube rakaman talqin saya baca. Nanti saya bagi. Tengok talqin ayat. Tengok saya baca talqin. Talqin orang yang karang talqin pun dah meninggal. Almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz dah meninggal. Orang yang karang talqin tu meninggal. Baca. Saya baca ulang 3 kali. Pasal tu sebab kita beza dengan Allah SWT. Allah Ta'ala itu kekal, baqa sifatnya, tak mungkin dia binasa. Kita memang akan satu masa binasa. Uraiannya, pertama, takrif sifat baqa ibaratun an adabil akhiriyati bil wujud. Hukumnya maksudnya satu ibarat kefahaman yang menunjukkan tidak ada pengakhiran itu kesudahan bagi wujudan Allah SWT. Ia bermaksud wujudan Allah SWT akan kekal selama-lamanya tanpa diakhiri dengan tiada, ini kematian atau binasa. Dalam pengertian lain, ia adalah al-baqa'u ba'du fana'i syai', ba'da fana'i syai', fana'i syai', yang kekal selepas yang lain binasa. Nampak? Jadi Allah Ta'ala ni kalau ada semua makhluk, semua kita dihabis binasa, Allah Ta'ala tu je yang masih hadir, masih kekal.
Macam saya sebut tadi, hari akhirat, berlaku kiamat. Habis binasa ni, habis semua. Habis semua. Bulan, bintang, habis semua. Surah ni pun habis. Jangan tuan-tuan nangis pula, hancur surah As-Solihin nanti. Dari kiamat itu kadang ada. Masih Jami' An-Nur pun akan binasa. Akan binasa. Semua akan binasa. Parlimen pun akan binasa. Semua binasa. Semua yang ada atas muka bumi ni akan binasa. Stadium Wembley pun akan binasa. Sebab sembang lah. Sebab semua ni adalah makhluk. Sifat makhluk kita sebut apa tadi? Allah, makhluk itu binasa, lawan dia kekal. Wajib binasa, mustahil kekal. Nampak tak? Kan saya bagi formula ni kan? Itu untuk makhluk. Untuk Allah Ta'ala terbalik je lah. Allah Ta'ala itu kekal. Lawan dia binasa. Wajib kekal. Mustahil binasa. Itulah Allah Ta'ala. Kan? Baik. Jadi ada nota kaki di situ. Perumpamaan lain untuk sifat bapa ialah seseorang mengatakan ketika aku keluar dari masjid, Omar adalah seorang terakhir keluar dari situ. Kerana ketika semua orang telah keluar masjid, Omar masih ada di situ. Itu dia beri perumpamaan. Kalau orang tak faham sangat-sangat, itulah perumpamaan ni. Jadi saya cukup dah apa yang kita urai tadi. Cukup dah tadi tu. Kalau tak faham tak tahu lah. Macam mana tak dipaham. Kalau kita berbincang dengan orang Islam, itulah yang kita akan beritahu. Sama je. Sebab orang bukan Islam, ramai yang tak percaya adanya Tuhan. Maka disekolahkan oleh Muhammad Ali dalam satu ceramah pada tahun 1977. Disekolahkan oleh Muhammad Ali itu seorang. Saya ni terlalu dhaif kalau dibandingkan Muhammad Ali. Apa Ustaz Muhammad Ali tu boxer peninju mana? Ceramah-ceramah ni dia bukan Ustaz. Tengok dalam YouTube. Dia bagi ceramah. Semua dia dengar ceramah ni semua bukan Islam. Ramai yang etis. Dia berani cakap. Kalau letak MI kat depan tu tak tahu lah. Boleh cakap. Berani cakap. Dia kata hakam. Itu mana ada ceramah dia? Mustahil. Dia kata untuk mengatakan gelas ini tiba-tiba jadi satu yang tak masuk akal lah. Jadi kita ni kalau jadi sendiri pun tak masuk akal lah. Mesti ada yang cipta kita. Which is Allah the God. Allah the only one. Itu dalam ceramah. Tahun 77 lagi orang lagi dah sekolahkan orang-orang yang etis tentang wujudan Tuhan. Dengan hujah akal. Tak ada baca Quran semua. Quran satu ayat tak baca. Itu tengok dalam ceramah. Muhammad Ali itu pun nak majariah dia ramai. Bila ramai orang tonton ceramah dia cerita tentang Islam, wah ini sampai ke dia walaupun dia dah mati, dah meninggal. Jangan tonton pandang tinju, pandang Muhammad Ali dia ke Muhammad Ali ni ustaz mengajar agama. Dia kan peninju atas ring. Tengok dalam video sekarang banyak. Dan orang bukan Islam, manusia Muslim akhir zaman ni yang paling dihormati di seluruh dunia, Muhammad Ali. Tak ada pun orang Islam yang mengeji mengutuk Muhammad Ali. Muhammad Ali Muslim ni racist. Tak ada lah. Orang respect lagi. Manusia selebriti paling popular di dunia, disayangi oleh semua orang. Padahal lagi kita orang Islam. Kematian dia ditangisi seluruh dunia. Walaupun dia seorang Muslim. Kita orang Islam pun pakat-pakat buat sembahyang lain untuk atau nak kat sini. Bila di satu surah saya ajak majlis tu juga sembahyang lain untuk Muhammad Ali dah meninggal, kita sembahyang di nazar lain untuk Muhammad Ali. Bila kita dah tahu dia dah dikemunikan, sebenarnya boleh dibuat sembahyang jenazah lain juga. Ramai buat sembahyang jenazah lain. Dan penghormatan kita yang akhir untuk insan yang mempertahankan Islam di hadapan ramai orang yang tidak ada agama. Dia mempertahankan Islam. Dia berani membawa akidah Islam di hadapan orang Islam. Kalau letak saya tak tahu boleh ke tak boleh.
dapat masuk dalam gereja. Cerita Islam dalam gereja, bukannya sana pun sebelah ni. Agak-agak boleh. Kena lanjak dengan pada adalah okey. Laku didukung boleh kita dia aku macam lagi. Tapi Mahdi tak. Mahdi dia. Sebab dia faham. Bukannya tak ngaji. Kan? Habis tu Ustaz dia atas ring bertinju pakai seluar pendek itu macam mana Ustaz? Tak maksiat ke tu pakai seluar pendek? Janganlah kan. Itu Ustaz tak mungkin. Itu dia Allah Ta'ala lah. Dan kita nak pertikaikan apa sumbangan. Jangan pertikaikan sumbangan orang kepada Islam. Lihat sumbangan kita kepada Islam. Apa sumbangan itu kepada Islam? Macam tadi kan, Dr. Muku Aziz kan? Saya tahu lah orang cerita kata Muku Aziz kalau jogging ke seorang pendek. Islam apa? Janganlah pertikaikan soal pendek jogging tu. Apa sumbangan kita kepada Islam? Sumbangan daripada Islam tu ni habis dia tabung haji bayar ini. Kalau tak ada tabungan, tak itu bukan tabung haji. Percaya kita hari ni susah nak mengerjakan ibadah haji sebab kosnya sangat mahal. Dekat tabung haji, kita tiap-tiap tahun boleh pergi mengerjakan haji. Tiap-tiap tahun orang Malaysia boleh pergi mengerjakan haji dengan sistem yang tersusun. Kalau orang negara lain, bayar macam orang tu Jepun lah. Tak ramai orang Islam yang pergi ada, tapi ada yang pergi. Pandai dia orang lah. Tak ada pun kerajaan Jepun menumpukan tabung haji untuk orang Islam di Jepun. Tak ada kan. Pandai-pandai orang Islam Jepun lah, pandai-pandai lah dia orang. Ya, bergabung buat satu kaedah macam mana nak bawa, nak uruskan orang yang pergi haji dari Jepun ni. Tapi kita tak payah sebab tabung haji dah ada. Ya, simpan dia duit, cukup duit, daftar. Sampai masa panggilan, pergi. Senang tak senang ni cerita. Tak payah pergi kembali. Jadi itu dia. Baik, kekal ada dua jenis, iaitu kekal hakiki. Ini Allah SWT saja. Kekal aridi, iaitu Allah mengekalkan makhluk dengan sifat qudrah dan iradah dia. Untuk makhluk, contohnya syurga, neraka, lauh mahfuz, arash, qalam, kursi, roh, al-ajib, al-dhab, tulang kecil seperti sawi di punggung manusia, jasad para anbiya dan syuhada. Walaupun tetapi ada beza, tetap beza. Tetap beza. Pasal apa beza dia? Bagi makhluk-makhluk yang disebut tadi, dia ada awal, tiada akhir. Dia ada awal, tiada akhir. Benda ni semua boleh binasa, tetapi dikekalkan Allah SWT makhluk-makhluk ini dengan sifat qudrah dan iradah dia. Dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, makhluk-makhluk yang disebut tadi memang dia tidak akan binasa. Itu maksud dia. Itu maksud kekal ini. Kan? Lauh mahfuz dicipta Allah. Roh dicipta Allah. Bila roh dicipta, semua roh kita dicipta, Allah Ta'ala tanya kepada semua roh dalam Quran sebut, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu semua? Kata roh-roh, sekalian roh yang ada, qalu bala syahidna. Ya, bahkan kami bersaksi. Kamulah Tuhan yang mencipta kami. Sekalian roh. Walaupun nanti jasad yang masuk, yang dimasuki roh itu, jasad itu nanti berdiri bukan sebagai orang Islam, tapi masa dia roh, dia dah mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Kita ni untuk pasal apa? Roh tu masuk dan roh masuk jasad itu, kita berdiri dia, kita dah beragama Islam untuk kita. Tapi yang bukan Islam tu ahlim, ahcom, ahfad, ahkau, segala yang ada, Mutusami, Mutulinggam, Rajalinggam, apa lagi, Subramaniam, Dharmalinggam. Jasad, roh dia mengaku Allah Ta'ala Tuhan, tapi bila masuk dalam jasad dia kata Tuhan ni banyak kan? Agama dah lain kan? Macam John, Peter, Paul tu yang fikiran kita sebelah kan?
dia mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa. Bila masuk jasad, berdiri dia, hidup dia, mengaku pula Allah Ta'ala itu Bapa Tuhan, Tuhan Bapa. Ada anak Tuhan, apa dia? Jesus Christ. Ada pula the Holy Spirit pun Tuhan juga. Cantum tiga-tiga sekali, jadi Tuhan. Trinity nama dia. Satu ada awal dia tapi tiada akhir. Itu beza dia. Itu dia katakan kekal aridi. Yang kekal hakiki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz kata tadi makhluk tu binasa, wajib binasa, mustahil kekal. Ni roh ni kekal. Dia kekal dengan kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala nak, binasa juga. Kalau Allah Ta'ala nak, sebab dalil dia ada dalam surah Yasin. Apa dia? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu dalil dia. Allah Ta'ala nak roh tu binasa, boleh binasa. Tapi Allah Ta'ala berkehendak dengan kekuasaannya. Allah Ta'ala berkehendak roh itu kekal. Dan cipta dia kekal sampai bila-bila. Sama macam Lauh Mahfuz, macam Ma'raj, macam Kalam, Kursi. Kita baca tadi jasad para Nabi. Jadi jasad Nabi yang dikebumikan di kota Madinah Munawwarah dalam makam Nabi itu, jasad Nabi itu tak hancur kan? Dia kekal macam mana baginda ketika baginda dikebumikan. Dia kekal macam tu. Takkan binasa. Dia takkan hancur, takkan jadi tulang, takkan. Sebab itulah ada orang nak curi jasad Nabi SAW. Kalau tak, takkan sampai buat korek terowong rahsia bawah tanah. Baca kisah cerita dalam buku. Nak cerita sini panjang pula kan. Semua banyak nak makan malam ni, nak makan malam ni kan. Baik. Okey, ada dia punya apa ni? Menolak kaki dia. Imam Subki telah menulis kitab Al-I'tibar untuk menolak pendapat yang mengatakan mereka menerangkan dan penghuni akan musnah. Hakikat ini dikekalkan di izin Allah SWT. Kemudian pusat 11 si perkara berkaitan dengan permulaan dan kesudahan ada 3 jenis. Jenis pertama tiada permulaan dan tiada kesudahan. Ini zat dan sifat Allah SWT. Itu dia. Dia baqa'. Itulah baqa' yang sehakikinya. Ada permulaan tapi tiada kesudahan. Syurga, neraka dan contoh-contoh yang pertama yang kita bagi tadi. Kekal aridi. Ada permulaan dan ada kesudahan. Semua makhluk selain daripada jenis kedua ni. Kita lah. Kita manusia ni ada mula, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Dan diburai tadi. Baik, tambih. Fahami qidam dan baqa' sebenar-benar sebaik-baiknya. Pertama, makhluk selama-lamanya tidak boleh dikatakan sebagai Tuhan kerana dia ada permulaan dan kesudahan atau salah satu daripada kedua-duanya. Hanya Allah SWT sahajalah yang tidak mempunyai permulaan, qidam dan kesudahan, tidak binasa, ini baqa'. Itulah sebabnya kenapa Allah SWT gandingkan qidam dengan baqa' dalam firman-Nya, huwal awwal wal akhir. Ayat 3 surah Al-Hadid. Maksudnya dialah yang awal dan yang akhir. Nampak? Itu maksud dia. Maksudnya Allah Ta'ala itu ada sifat qidam. Dia sedia ada, lama, tidak baru. Dan dia baqa', ya. Sebelum semua makhluk dicipta, Allah Ta'ala sedia ada. Selepas semua makhluk binasa, Allah Ta'ala tetap sedia ada. Dia lah awal, dia lah yang akhir. Itu maksud dia. Allah. Yang kedua yang boleh dikatakan Allah yang pertama-tama kali ada dan dialah yang paling akhir tiada. Itu pun tak boleh. Itu pun akidah yang tersesat dan menyerupai dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syiah Maturidiyah. Allah Ta'ala itu tak boleh kita kata itu. Kita kata Allah Ta'ala itu yang awal dan yang akhir. Kita telah terangkan semua. Dia tiada permulaan, tiada perakhiran, dan dia kekal selama-lamanya. Maka qidam dan baqa' itu dia naik sekali. Dalil naqli, ya. Allah SWT wal awal wal akhir. Ya, Sofa Azim maksud dia lah yang awal dan yang akhir. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sofa Azim, surah Ar-Rahman ayat 27. Dan juga surah ada juga disebut dalam surah Al-Qasas ayat 88. Apa maksud dia? Dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu kekal hanya Allah Ta'ala. Wajah itu, wajhu itu bukan bermakna muka. Sebab
Allah Ta'ala itu mustahil memiliki sifat makhluk. Maksud wajhu di situ ialah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya yang kekal, zat Allah Ta'ala. Kita ni semua binasa. Yang kekal hanya zat Allah Ta'ala saja. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ialah Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah Rasulullah SAW, ya Allah, kamulah yang akhir, tidak ada sesuatu pun selepasmu. Boleh baca doa ni, doa ni maksud. Boleh baca. Ibu baca ni, Allahumma antal akhir falaysa ba'daka syai'. Maka ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebut, ijma' umat Islam telah ijma' mengatakan bahawa Allah SWT bersifat dengan baqa. Ini kekal, tidak binasa. Baik, soal yang seterusnya 122 dalil akli, ini dalil burhan. Jika Allah SWT binasa, maka ia akan menafikan sifat qidam bagi Allah SWT, sedangkan sebelum ini sifat ini telah sabit, ini tetap baginya. Kalau Allah Ta'ala itu binasa, dia bukanlah lama dia baru lah macam kita. Maka Allah Ta'ala itu sifat dia wajib, sifat dia kekal. Kerana dia sedia ada lama. Kita yang binasa, kita baru. Kan? Kita urai tadi. Yang kedua, jika Allah SWT binasa, maka sifat qidam yang wajib itu akan bertukar menjadi harus dijais bagi Allah SWT. Ia tidak benar kerana telah sabit, ia tetap bahawa sifat qidam adalah wajib bagi Allah SWT, bukan harus. Sifat qidam itu sifat yang wajib bagi Allah SWT. Mana boleh dibinasa. Allah Ta'ala itu wajiblah sifat dia baqa, yang ini kekal. Allah Ta'ala itu wajib sedia ada, Allah Ta'ala itu wajib kekal. Tak mungkin Allah Ta'ala itu baharu, tak mungkin Allah Ta'ala itu binasa. Yang ketiga, jika Allah Ta'ala binasa, ini hadap akhirat, maka Allah Ta'ala akan bertukar menjadi baharu, ini hadis atau makhluk, kerana hanya makhluk sahaja yang boleh binasa. Ia adalah mustahil ke atas Allah SWT, kerana dengan sifat qidam dan baqa yang dimiliki membuktikan dia bukan makhluk. Kalau Allah Ta'ala itu binasa, makhluk lah. Adalah Tuhan yang ciptakan dia. Mana dia Tuhan dia tu? Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Jadi sifat dia, sifat ketuhanan Allah Ta'ala itu sedia ada, qidam dan kekal, itu baqa. Tak mungkin Allah Ta'ala itu baru, tak mungkin Allah Ta'ala itu binasa. Kesimpulan, setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit, ini tetap dan nyata bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat baqa yang kekal melalui dalil nakli, nas dan akli akal, maka mustahillah sifat fana ini binasa atasnya. Itu kesimpulannya. Mudah kalau kita faham. Faedah perbahasan sifat qidam dan baqa. Sifat qidam dan baqa adalah berkaitan dengan sifat wujud bagi Allah. Ada wujud Allah tanpa ada permulaan qidam dan tanpa ada akhiran, ini baqa. Itu dia. Jadi bila Allah Ta'ala itu wujud, ya, maka Allah Ta'ala itu qidam dan baqa. Menafikan sifat-sifat yang ada pada makhluk, iaitu baharu dan binasa, hadis dan fana. Itu dia. Wallahu a'lam. Baik. Itu dia. Maka catatan kita baca sikit di situ. Perkara baru boleh binasa kerana setiap yang baru, hadis boleh menerima ada dan tiada. Itulah yang berlaku pada makhluk yang fana, binasa. Lain bila Allah SWT yang ada yang hanya ada, tidak ada tiada baginya seperti yang telah diterangkan dahulu. Kita ni ada makhluk, ada kita ada tak terjerai, tak ada. Itu sifat makhluk lah tu. Tuan-tuan ada jerai, tuan ada jerai ada? Tak ada. Memang dia tak ada kat sini. Jadi sifat tu ada pada makhluk. Pada Tuhan, pada Allah Ta'ala, tak boleh ada sifat yang ada. Allah Ta'ala tu mesti ada. Pada Allah Ta'ala tu ada. Kemudian catatan buku surat 123 tu, makhluk akan binasa kerana kewujudannya ada permulaan dan ada kesudahan. Sebaliknya Allah Ta'ala tidak binasa kerana kewujudan Allah SWT tidak memiliki permulaan kerana dia bersifat dengan qidam, dan tidak memiliki kesudahan kerana dia bersifat dengan baqa. Allah Ta'ala itu tidak akan binasa pasal dia kekal. Kita yang akan binasa pasal kita tak kekal. Lepas tu tiada yang kekal di atas muka bumi ni. Tak ada. Sayang macam mana lah kita pun tak ada. Kereta tu sayang kita, kereta tu hari-hari cuci. Betul lah, hari-hari cuci. Hari ni cuci, besok cuci, lusa, hari-hari cuci kereta. Tapi Encik nak buat rumah, cuci kereta lah. Pagi cuci kereta, petang cuci kereta.
Besok 7 liter. Lelas satu hari dah start kereta dah tak boleh start. Lah tinggal kereta dah jadi besi buruk, tak basuh dah. Lama buat aja lah. Lelas sekali dengar dah ada dekat jangkian tempat pelupusan besi. Habis. Ingat tak masa kita sekolah dulu, ya, cikgu bagi satu tajuk karangan, ingat tak? Saya sepasang kasut, ingat? Kalau yang muda-muda sikit, ingat? Tuan-tuan tak tahulah, zaman tuan-tuan mula sekolah dulu, tak cikgu kita dulu karangan. Zaman sekarang dulu, saya sepasang kasut. Cerita macam mana saya mula saya berani kilang dan perempuan ni. Dalam sekali saya dijampak, dalam sekali saya ambil. Nampak? Ada mesti sebenarnya karangan tu. Tajuk karangan tu nak gambar apa? Nak gambarkan makhluk ni satu masa akan binasa. Tak ada dekat atas bumi, tak ada, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk akan binasakan ia harus, yang harus boleh menerima ada dan tiada. Itulah yang berlaku pada makhluk yang panah yang binasa. Sebaliknya Allah Ta'ala tidak binasa kerana Allah Ta'ala hanya ada, tidak ada tiada baginya. Wallahu a'lam. Habislah kita bincang sifat makhluk. Tak banyak, tak memakan masa yang banyak untuk membicarakannya. Kita dah faham, kalau kita faham makhluk, faham lagi kita faham tidak, faham lagi kita makhluk itu berjalan sekali sebagai sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat-sifat Allah yang menafi, yang dinafikan ada pada manusia. Ada maksudnya sifat salbiyah. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, pada tahun depan, Januari tahun depan ni, InsyaAllah kita akan bincang satu lagi sifat salbiyah dalam kumpulan sifat-sifat 20 Allah SWT, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. InsyaAllah muka surat 124. Tarikh kuliahnya ialah pada 20 Januari 2021. 20 Januari 2021. InsyaAllah kita akan membincangkan mukhalafatuhu lil ta'ala lil hawadith, surat 124. Apa maksud mukhalafatuhu lil hawadith? Kita bincang insyaAllah pada 20 Februari 2021. InsyaAllah kita akan berjumpa pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itulah sikit banyak kita berkongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita kongsikan pada malam ini manfaat kita bersama. Boleh kita akan pada wali baita kita hormati dan kita Rasulullah kita bersama. Tidak kita akan bagi dosa dan kalau ada apa sampaikan kepada yang terkasar bahasa dan menjadi sama melalui Rasulullah di Nabi SAW dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan mudah-mudahan kita mengakhiri waktu kita dalam tahun 2020 dengan kebaikan dan memulakan tahun baru 2021 juga dengan kebaikan, dan mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik dari tahun ini, tahun 2020 tahun dengan yang penuh dengan segala suka dan duka untuk kita semua. Mudah-mudahan Rasulullah ini akan berasul hilang dari kita pada tahun 2021 insyaAllah. Itulah dia untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-Fatihah Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin. Allahumma arhamna wa la Allah berkati nuhuri adan wa mahzunkan min syurihim. Allahumma badin syamlahum mufarid jamhum musyaddid kalimat wa zazil wa tasawwir ibtidai ya tahar ya jabbar takim ya Allah. Allah biizni kita wa ya bi sahabat wa azab hisib wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna muzawwa fa'at wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallallahu Allah marfa'ana bala wal wal qul bi sasara amma amin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallallahu alaihi wa ala alihi barakat min syarri min awal barik kesemahan tanam tawalina fi asma'i fi asma'i wa alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.